200 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,891 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 194 adalah kes tempatan, manakala 6 kes import. Sementara itu, 4,424 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Sementara itu, 760 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 36 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,029. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 12.6%. Sehingga 2 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.8%, untuk 2 dos vaksin 94%, sementara 41% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 5 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Daerah Temburong yang terkenal dengan kekayaan dan keindahan alam semula jadi menjadi tumpuan pengunjung, terutama sejak pembukaan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menghubungkan daerah tersebut dengan daerah-daerah lainnya. Dengan pelbagai aktiviti menarik disediakan, daerah Temburong menjadi salah satu destinasi ekopelancongan yang popular. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyatakan demikian pada majlis pelancaran pakej produk daerah Temburong yang berlangsung di The Abode Resort and Spa Temburong pagi tadi. Salah satu strategi Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi mempertahankan industri pelancongan agar tidak terjejas berikutan penularan wabak COVID-19 adalah untuk mengukuhkan produk-produk pelancongan primer serta memperkenalkan produk-produk pelancongan baru yang berpotensi untuk dikembangmajukan sebagai tarikan pelancong. Sejak langkah pengawalan diperketatkan disebabkan oleh gelombang kedua penularan wabak COVID-19 di negara ini, pada bulan Ogos yang lalu, Jabatan Kemajuan Pelancongan telah mengambil inisiatif untuk meneliti semula dan seterusnya mengenal pasti produk-produk dan aktiviti-aktiviti pelancongan yang dapat dipakejkan bagi keempat-empat daerah. Sempena pelancaran pakej produk tersebut, beberapa brosur dihasilkan mengandungi maklumat mengenai pakej-pakej produk pelancongan bagi keempat-empat daerah. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah Forum Pelancongan ASEAN 2022 kepada Syarikat Perkhidmatan Pengembaraan Fremis Sendirian Berhad. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Daerah Temburong menjadi platform bagi mengangkat produk-produk kampung dan berpotensi untuk dimajukan sekaligus mengembangkan lagi industri pelancongan di daerah berkenaan. Aktiviti perekonomian Satu Kampung Satu Produk 1K1P diharap menjadi langkah kepada usaha untuk meningkatkan perekonomian penduduk kampung dan mempromosikan produk-produk kampung di dalam dan juga luar negara. 4 majlis perundingan kampung mempamerkan produk masing-masing di Kompleks Utama Bumi Putra Temburong. Pameran antaranya mengetengahkan demonstrasi membuat kraftangan daripada Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sibut. Majlis Perundingan Kampung Senukuh pula mempamerkan produk mi kuning kering dan basah. Demonstrasi menggoreng kerepek pisang madu ditunjukkan oleh Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi yang juga terkenal dengan ambulongnya. Manakala Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda menunjukkan demonstrasi membuat kuih penyaram.
Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena dengan Majlis Convocationnya kali ke-9 bagi tahun 2021. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, penolong Naib Chancellor UTB. Majlis Khatam Al-Quran yang disertai oleh 94 orang bakal graduan UTB. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Profesor Dr. Dayang Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Enam belas orang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran, banjir dan angin kencang menerima bantuan kewangan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bantuan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pemberian bantuan tersebut diharap dapat membantu meringankan bebanan yang dialami oleh para mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian. 4 orang belia yang mewakili 4 buah syarikat yang menyertai pertandingan perniagaan belia 2021 menerima bantuan kewangan program kesahawanan hari ini. Penyerahan bantuan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pen Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan surat penerimaan bantuan kewangan dan penyampaian surat bantuan kewangan kepada 4 belia berkenaan. Melalui pertandingan dan pemberian bantuan kewangan bagi fasa pelaksanaan perniagaan ini, ia akan dapat menggalakkan lagi penglibatan belia dalam bidang perniagaan sebagai salah satu sumber kewangan ke arah pengurangan kadar pengangguran di negara ini. Pelbagai cabaran dan rintangan ditempuhi oleh para graduan yang menamatkan pengajian di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Para graduan pastinya menyimpan niat untuk terus menyambung jaksa bakti dalam dunia pekerjaan di arena masyarakat dengan membawa nilai-nilai yang diterapkan iaitu takwa, berkepimpinan, cemerlang, integriti dan berwawasan. Ia selaras dengan reputasi UNISA dan merealisasikan harapan negara untuk melihatnya sebagai hub pengajian tinggi Islam di rantau ini. Terutamanya semasa COVID, tapi dengan adanya teknologi masa ini, kita ni boleh berjumpa dengan penyelia secara atas talian. Cabaran utama ialah dari segi dari aspek pengurusan masa selaku mahasiswa sarjana adalah memfokuskan kepada penulisan ilmiah yang banyak dan juga pembentangan yang banyak. ونستطيع أيضا يعني نطبق كل هذه العلوم في التي درسنا في داخل الحجرات الدراسة يعني بفتح مركز التعليم اللغة العربية فمثلا وخدمة الترجمة وكذلك يعني ورشة ممكن يعني نعمل ورشة تعليم اللغة العربية للجميع وتدشين بعض الكتب العربية في بروناي دارussalam وغير ذلك. Saya ingin menanai amanah ini dengan menarik para masyarakat untuk belajar bahasa Arab yang sering mereka gunakan dalam kehidupan seharian mereka seperti memahami bacaan doa, surah dan zikir yang mereka amalkan pada setiap hari. Saya berhasrat ingin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui penulisan dan juga perkongsian maklumat berkenaan isu semasa tentang syariah dan undang-undang jenis Islam. UNISA menjadi mercu tanda kemajuan Islam dan menyemarakkan lagi kecemerlangan Islam, khususnya peringkat pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Peningkatan graduan antarabangsa menunjukkan UNISA menjadi pilihan utama pelajar antarabangsa yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian tinggi dalam pelbagai bidang.
Di Majlis Haflat Takharuj ke-11 kemarin, 33 graduan antarabangsa UNISA dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda. Kru RTB sempat menemubual beberapa orang daripada mereka. I found out that UNISA is a reputable Islamic institution, so that was one of the factor. And secondly, I would say that it was very cost efficient to study in UNISA. Saya rasa senang sebab all orang sana good. Orang selalu kalau mau tanya untuk search atau tanya untuk belajar, all boleh saya tanya, all doktor, all profesor sana, all okay. Panjang pengajian saya di UNISA, saya berada di bawah tajaan penuh oleh Brunei Darussalam Government Scholarship, BDJS, dan saya berjaya beroleh GOT, Graduate on Time. Ramai pensyarah-pensyarah daripada negara luar dan mereka tu pun sangat pakar dalam bidang masing-masing. Karena itulah saya bangga belajar di UNISA. Untuk mengambil pengalaman dan pengajaran dari sini, dan kerana inilah saya memilih untuk mendatang di sini kerana di sini mempunyai pengajian Islam yang amat mengembangkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan agama Islam kita ni. Dalam usaha memastikan kesejahteraan para mu'allaf terus terjamin, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'allaf, kebajikan mu'allaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis penyerahan bantuan enjin penjana elektrik. Majlis berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong. Penyerahan bantuan disampaikan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah kepada Awang Muhammad Omar bin Abdul Rahman alias Sumping anak anggut. Ia diharap dapat membantu keluarga penerima menjalani kehidupan seharian dengan lebih selesa. Bantuan seumpama ini juga merupakan salah satu kaedah dalam menyampaikan dakwah dengan memperlihatkan rasa tanggungjawab dan pemedulian kepada mereka yang memerlukan. Negara Brunei Darussalam dijangka memasuki separuh kedua monsun timur laut sehingga hujung bulan Mac. Berdasarkan klimatologi negara, bulan Februari hingga Mac mempunyai bilangan hari-hari berhujan dan jumlah turunan hujan yang terendah berbanding bulan-bulan lain. Sepanjang tempoh tersebut, negara lazimnya akan mengalami keadaan cuaca yang panas dan kering di mana aktiviti turunan hujan juga berkurangan disebabkan keadaan atmosfera yang stabil. Impak-impak cuaca yang berpotensi berlaku semasa tempoh fasa kedua monsun timur laut adalah keadaan panas di waktu siang dan ada kalanya suhu udara maksimum meningkat antara 33 ke 35 darjah Celsius. Dari 1 hingga 30 Januari tahun ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima 7 panggilan kebakaran hutan dan 7 kebakaran rumput di daerah Brunei dan Muara. Daerah Blight mencatatkan 3 panggilan kebakaran hutan dan 2 kebakaran rumput dan daerah Tutong menerima 2 panggilan kebakaran hutan dan 2 kebakaran rumput. Pada tahun 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat merekodkan 216 panggilan kebakaran hutan melibatkan 198.3 hektar dan 245 panggilan kebakaran rumput melibatkan 106.21 hektar. Daerah Blight merekodkan statistik panggilan tertinggi melibatkan kebakaran hutan tanah gambut yang mengambil masa lama untuk dipadamkan. Mengikut klimatologi negara bulan Februari hingga Mac, negara lazimnya akan mengalami keadaan cuaca yang panas dan kering yang boleh menyebabkan cuaca sedikit berjerebu dan mengakibatkan meningkatnya kebakaran hutan dan rumput. Orang ramai ditekankan agar mengelak dari melakukan pembakaran terbuka selain disaran untuk membantu memadam kebakaran hutan atau rumput yang kecil tanpa membahayakan diri sendiri. Bagi penggemar berburu atau melakukan aktiviti riadah di dalam hutan, elakkan membuat nyalaan api dan jika perlu, pastikan bara-bara api dipadamkan sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Jika berlaku sebarang insiden, hubungi talian kecemasan 995.
2 kompaun dan 1 notis amaran dikeluarkan oleh Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi ke atas 3 premis perniagaan kerana melanggar Perintah Paparan Tanda Harga. Syarikat Perniagaan Faizi dan Pasaraya Orbit masing-masing dikenakan kompaun RM700 dan RM500 atas kesalahan memaparkan harga barangan yang tidak selaras dengan harga sebenar yang dibayar oleh pengguna, manakala syarikat perniagaan BISMI diberi notis amaran. Perintah Paparan Tanda Harga dan Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan wajar dikuatkuasakan untuk melindungi pengguna daripada amalan perniagaan yang tidak beretika. Para peniaga yang didapati melanggar Perintah Paparan Tanda Harga boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan penjara 5 tahun. Sebarang amalan perniagaan yang disyaki mengelirukan boleh melaporkannya ke talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau email keaduanpengguna@jpes.gov.bn. Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah memerlukan semua jenis darah dengan segera. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk membantu meningkatkan stok bekalan darah di negara ini dengan menderma darah di Pusat Penerimaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan. Waktu beroperasi bagi perkhidmatan penerimaan darah di Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri, Pengira Anak Saleha, tabung darah Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait dan tabung darah Hospital Pengiran Isteri Haji Mariam Temburong, Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Bagi mereka yang ingin mengunjungi Pusat Penerimaan Darah, tempahan slot melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Orang ramai juga boleh menderma darah semasa kempen derma darah bergerak. Maklumat lanjut hubungi talian 224-2424, sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 737-5745 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1443 Hijrah sedang berlangsung hingga 8 Februari 2022. Kementerian Hal Ehwal Agama mengumumkan musabaqah diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kondominium Ong Sumping. Sehubungan itu, para peserta yang terlibat dikehendaki hadir lebih awal pada tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing. Pertanyaan lanjut hubungi 2237512 atau 223364. Dua orang pekerja asing perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Ida Laila berumur 24 tahun diminta untuk menghubungi Balai Polis Sengkurung, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui talian 266-1334, manakala maklumat mengenai Rasim berumur 47 tahun hubungi Balai Polis Berakas, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 233-0412 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan.